Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala kerana dengan malam yang mulia ini, mungkin kalau tidak malam ni, kalau tidak besok malam ataupun hari Sabtu, insyaAllah kita bersambung puasa. Bagaimana Dr. Zaki bagi ceramah tadi, satu peluang yang Allah SWT bagi kepada kita setiap tahun, mana peluang yang kita tak akan dapat pada bulan-bulan lain. Kerana kita tahu pada bulan itulah ada satu hari yang mana dia punya ibadatnya lebih kurang 1000 bulan yang lain, kan? Ada turun qadar. Sedikit sebelum kita pergi kepada Brother Zaki minta supaya bagi pasal fiqh. Saya minta maaf, sebenarnya saya tak sempat nak sediakan banyak sangat slide ke apa. Sebab Pramani dia beritahu kemarin malam saya ada meeting sikit. Bagaimana Brother Zaki beritahu introduction tadi, saya sebenarnya sedikitlah introduction pasal diri saya sendiri. Saya dah di Adelaide ni agak lama lah, hampir kita kata separuh umur saya. Datang belajar sini tahun 88. Balik Malaysia 1994 or 95. Come back here 2000 and early 2000 lah. Okay, and been here since then. Cuma minta maaf, saya kadang-kadang kurang jumpa dengan adik saudara-saudari semua ni pasal sibuk dengan community kat sini lah. Try to be involved dengan community kat sini. Pasal kalau masa saya mari dulu 1988 pun, pada masa tu Malaysian student ni dia kata banyak sumbangan dia kepada masyarakat di sini. Abang-abang kita yang dulu, mereka ni kalau di Masjid Mariam Mosque selalu dia pergi mengajar Quran, dan juga pasal masalah halal haram, penyediaan daging-daging halal. Pada masa tu terdengar dibuat oleh Malaysian student semua. Saya rasa bangga pada masa tu. In fact saya sendiri pun pernah pergi sembelih ayam dekat dengan abattoir, dekat dengan tempat sembelih. Dan kita order lebih kurang 400-300 ekor, kita pergi sembelih. Lebih kurang 10 brothers pergi sembelih dengan tangan sendiri. Kita cuci. Kemudian pada masa tu macam giblet, hati semua tu dia orang tak makan. Kadang-kadang kita pergi ambil dapat free saja. So macam tu juga dengan daging apa semua, kadang-kadang kita pergi sembelih sendiri. Dan pada masa tu tidak ada tempat-tempat halal kat sini ya. Susah sekali nak dapat benda-benda halal. Tidak ada kedai-kedai halal, tidak ada restoran-restoran halal pada masa tu. Kebanyakannya kita buat sendiri. Sahabat saya pada masa tu ada yang menjual daging pada weekend, pergi hantar-hantar kat brothers sisters. Tapi Alhamdulillah sekarang ni benda tu semua dah ada kat sini ya. Alhamdulillah. Kemudian tu pada saya akhir tahun 1994, final year, kita involve Malaysian student pada masa tu ada involvement dengan komuniti kat sini. Kita ada involve dengan masjid Mariam, terlibat dengan untuk melantik committee members di masjid supaya kita hendak pada perkara yang baik lah.
sebab ada sedikit politik pada masa itu. Sebagaimana kita tahu memanglah hidup ni banyak sangat politik. Kemudiannya alhamdulillah pada 1997 diorang dapat buka Islamic College di South Australia, dan alhamdulillah dengan berkat usaha ahli community members pada masa itu, mereka dapat buka sekolah Islamic College di South Australia 1997, 1998. Diorang start lebih kurang dengan 6-10 orang student, sampai sekarang lebih kurang 700 student. Okey, kemudian tu bila saya datang sini, pada asalnya saya pergi ke duduk di Adelaide beberapa setahun, kemudian saya pergi Port Pirie beberapa 7 tahun kerja sebagai GP di sana. Bila pulang balik ke Adelaide, anak-anak semua mau masuk sekolah Islamic College. Okey, alhamdulillah. Dan kita kata this is only Islamic College. Kemudian tu itulah menyebabkan saya involved dengan secara tak langsung terlibat dengan AFIQ. AFIQ ini satu badan, kalau kita kira peak body lah kita main, peak body di Australia, yang mana government recognize. Mereka badan ini sebenarnya mempunyai lebih kurang sekarang ni ada lebih kurang 8 biji sekolah tak silap di Islamic College, and one of the top one is actually in Sydney, Malik Fahd, yang ada lebih kurang 2000 student. Dan dalam kampus dia ada masjid. Alhamdulillah, saya pergi tengok masjid dia cantik. Dan government semua tu berkat usaha pengajar dengan pentadbiran di sana lah, dan dapat bantuan daripada government untuk buka masjid apa semua. Dan di samping tu masalah halal apa semua ni, AFIQ pun terlibat sama daripada dulu lagi. Dan sekarang ni saya rasa lebih kurang dia punya organisasi ni tahun ke-47 atau 48 this year. Dan every year lebih kurang dia adalah gathering dia apa semua. Jadi in the last 3-4 years saya terlibat sedikit dengan AFIQ, dan tahu macam mana tahun ni dilantik sebagai secretary AFIQ. Cuma secara of course lah, secara ni tak langsung pelajar-pelajar yang datang ke sini mungkin tak terlibat dengan AFIQ lah. Tapi yang perlu kita tahu memanglah kalau pergi kedai apa semua tu tengok ada AFIQ punya logo. Yang tu satu benda yang susah kat sini adalah pasal halal ni. Banyak sangat kita kata organisasi-organisasi yang keluarkan pasal halal, halal certificate. So satu lagi saya mau bagi tahu pada adik-adik semua, kalau boleh cek jugalah, perhatikan sedikit, sebab kadang-kadang ni benda tu kira macam attraction for income. So some people they just do it for the sake of getting the money. Kalau kita rasa kita every stamp kita bagi kat company tu dapat duit. So you have to be careful about those things also. Prihatin benda-benda macam tu. Okay, itu sedikit saja pasal sendiri saya kat sini. And mungkin satu hari nanti mungkin nak balik Malaysia juga sebenarnya. Bercita-cita bercanda-canda nak balik Malaysia. Buat masa sekarang ni sebab anak yang sulung tahun year 12 Islamic College. So insya-Allah mungkin bila dah masuk universiti ke apa, insya-Allah saya balik. Insya-Allah cadangan nak baliklah, mudah-mudahan. Kemudian tu saya diberi tajuk pasal discussion untuk fikah bulan puasa kan. Sebagaimana kita tahu semua bahawa setiap benda yang kita buat tu mesti ada syarat-syarat dia.
mana-mana kita buat apa-apa benda kita mesti ada syarat dia. Begitulah juga dengan puasa. Dengan segala amalan ibadat mesti ada dia punya syarat dia. Kalau kita buat sesuatu tu tanpa tanpa pengetahuan, kadang-kadang amalan kita tidak komplit ataupun setengahnya ditolak. Banyak kadang-kadang sedih saya tengok kadang-kadang kan, kita tengok orang pergi masjid, brother siapa semua bila semayang tu nampak khusyuk, semangat nak semayang banyak kali, sunat apa semua. Tapi bila kadang-kadang dia sujud, banyak kita nampak trend sekarang ni orang pakai baju singkat kan. Jadi bila sujud kadang-kadang ternampak dia punya aurat belakang. So benda-benda ni kita rasa kesian bahawa benda ni sebenarnya tak patut berlaku. Kerana kita kena tahu bahawa itu basic, bahawa itu adalah syarat-syarat sah sembahyang, mesti tutup aurat. Jadi kita dah buat benda ni dengan kita rasa kita buat benda yang baik, tapi sebenarnya kita tidak diterima. Begitu juga mana-mana mungkin kita pernah dengar bahawa satu hari di zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang semayang banyak kali, yang semayang. Tadi Rasulullah SAW ask him to go and keep praying. Dia orang tak faham pasal apa. Sebab kadang-kadang rukuk, sujud tidak buat dengan betul. Begitu juga dengan puasa. Jadi kita perlu tahu. Kadang-kadang kita mungkin kita nak tahu benda yang kita nak tahu benda yang tinggi sangat. Kadang-kadang kita terlupa bahawa benda basic terhadap macam puasa. Kita belajar di sekolah-sekolah menengah dulu bahawa macam mana, apa syarat berpuasa, apa definisi puasa itu sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu apa definisi puasa. Kita kena tahu benda-benda basic macam tu. Sebagai contohnya macam apakah definisi puasa? Siapa yang boleh bagi tahu definisi puasa mengikut kita kata syariat? Itu apa dia tu? Menahan daripada kita berpuasa itu adalah menurut syariat menahan diri daripada lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang membatalkan puasanya daripada sampai ke matahari. Okay. Jadi kita rasa benda itu definisi dia kan. Ada dalam jalan tu ada syarat dia lah. Ada pula apalah benda-benda yang membatalkan puasa. Siapakah yang perlu berpuasa dan apa benda yang boleh membatalkan puasa. Jadi benda-benda macam tu kita kena tahulah. Saya rasa semua ni dah belajar semua benda-benda. Jadi kadang-kadang kita kena refresh balik kan. Bila time nak berpuasa macam Brother Zaki cakap tadi, itu kita punya roh, kita punya apa nama ni, jasad kita punya ni, tubuh badan kita kena ready. But at the same time kita punya pengetahuan tentang syarat-syarat tadi, fiqh, hukum, kita kena tahu juga, kita kena refresh balik. Kadang-kadang kita terlupa, apakah benda-benda yang membatalkan puasa? Sebagai contohnya ya. Benda-benda semua kita kena tahulah. Kita bincang tentang puasa. Pertama-tamanya kita kena clear bahawa perbincangan tentang puasa ni kita semua sedia maklum perbincangan dia tu. Jadi kita tak nak carry away dengan perkara-perkara yang kadang-kadang tu melarikan hakikat puasa tu sendiri. Maksudnya tujuan puasa ni adalah untuk mencapai ketakwaan. Jadi kita tak nak kita melihat puasa ni sebagai satu, kita kata perkara yang terlalu mengikat kita. Kita kena faham dia punya boundaries je. Saya bagi contoh sebab kita pun pertama-tamanya saya ingin maklumkanlah saya di sini bukanlah alim dalam perkara ni, tapi I just want to make it very clear.
contohnya kita nak enjoy the puasa dalam keadaan yang kita tahu bahawa kita berpuasa dengan kerangka yang benar, kan? Saya bagi satu analogi mudah lah, sebab kadang-kadang orang carry away orang dia. Saya bagi satu analogi mudah. Puasa ni kalau kita digambarkan sebagai permainan bola sepak, permainan bola sepak. Semua pernah main bola. Ada orang-orang tertentu, dia enjoy main bola sepak tu. Dia enjoy main bola sepak tu. Walaupun kalau dia enjoy, dia enjoy main bola sepak tu. Tapi kalau kita tengok dalam bola sepak tu, dia ada pengadil di situ. Pengadil, dia akan make sure perjalanan bola sepak tu berjalan seperti mana yang sepatutnya. Dalam arti kata lain, you still play soccer, tak main permainan lain, kan? You still main soccer. Tapi kita tak boleh, bila kita cerita bola sepak ni, kita punya sebagai masyarakat umum, masyarakat biasa, kita nak orang still regard kita bermain bola sepak. Tapi kalau kita tengok pengadil punya point of view, pengadil punya, dia know very detail knowledge. Ni offside macam mana lah, dia punya knowledge him about the rules of the soccer tu is with him. Begitulah kita dalam puasa, kita players. We are players, kan? Tapi kita kena acknowledge there are role played by alim ulama yang menjadi pengadil, yang Allah Ta'ala bentuk mereka ilmu yang make sure kita on the right track. We are still playing soccer. Tapi kita ramai-ramai jangan jadi pengadil sangat, sebab nanti kita akan tak enjoy the soccer itself. Faham tak maksudnya? Boleh faham sendiri, kan? Jadi maksud saya di sini, perbincangan kita ni, kita fokus kepada puasa, perbincangan yang kita nak enjoy puasa tu. Jangan dia tu seperti mana Yusuf Qaradawi pernah sebut, dalam perbincangan tentang puasa. Saya ambil tentang bahawa berapa ramai orang perbincangan tentang puasa yang terlalu memberat-beratkan hukum membatalkan puasa, sehingga menyebabkan masyarakat umum merasakan puasa ni seolah-olah dia mengikat diri dia tu. Ini aku buat ni batal, aku masuk telinga, batal habis. Dia occupied kepala dia tu dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seolah puasa tu adalah perkara yang memudahkan, seolah dia berjalan di tebing sungai, dia jatuh, batal senang dia tak. Walhal puasa ni perlu difokus kepada perkara-perkara yang meningkatkan ketakwaan, kan? Kalau kita boundaries itu sangatlah, Allah letakkan boundaries yang begitu luas untuk kita. Cuma apabila perbincangan tu di carried away dalam bentuk yang sehingga menyebabkan kita rasa otak kita yang batal puasa aku tak ni, jadi menyebabkan keterbatasan kita dalam explore, dalam peningkatan ketakwaan kita. Saya minta izin 10 minit, I'll go through overview perbincangan. Kemudian kita mungkin berbincang ramai-ramai. Saya yakin di kalangan kita ramai yang mempunyai pandangan-pandangan dan ilmu yang boleh kita share bersama-sama demi untuk kita faham fiqh siyam, puasa. Kita semua sedia maklum waktu puasa dan juga puasa sunat, kan? Jadi kita nak membicarakan tentang puasa Ramadan. Antara kewajipan puasa ini perlu dibuat adalah puasa kafarah dan juga puasa nazar yang kita niatkan. Dan di sana ada puasa-puasa sunat yang lain yang kita semua sedia maklum boleh baca. Kemudian tentang puasa, ini semua kita telah bincang tadi, keutamaan saya dah laju-laju je, kan? Kita telah bincang syarat wajib puasa, kan? Jadi orang-orang yang memenuhi kriteria ini wajib padanya berpuasa. Berakal, berkemampuan, sini juga kesihatan, kebanyakan membincangkannya. Ini orang yang tidak gila, yang sihat, orang yang tidur sehingga bangun, dan anak kecil sehingga bermimpi. Ini akhir balik. Kemudian Islam. Apakah rukun-rukun puasa? Okey, satu benda yang kadang-kadang saya dalam berbincang ni, ramai yang kadang-kadang tu hatta di dalam, kalau siapa yang hadir ke khutbah Jumaat di Khalil Masjid kan, dia overview tentang rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Saya just nak ingatkan balik beberapa perkara. Yang pertama tentang niat. Masyarakat kita kadang-kadang tu dia niat sekali setahun, untuk sebulan. Itu satu pandangan yang kita kata pandangan itu hanya dikuatkan dengan pandangan Imam Malik. Manakala pandangan imam-imam lain
dan juga kita kata hadis Rasulullah yang kita kata kuat membicarakan tentang niat puasa berbanding dengan puasa sunat. Saya just nak clarify this issue je. Puasa sunat, kalau kita tak niat, kita boleh niat pada lepas pada fajar tu. Kalau banyak di tempat kita tengok dalam sirah Rasulullah sendiri, Rasulullah berbicara dengan Aisyah bila tidak ada makanan pada sarapan tu, kita berpuasa hari ni. Jadi menunjukkan di malam hari itu Rasulullah tak berpuasa. Rasulullah tanya ada sarapan, tak ada makanan. Kita ni bila tak ada makanan, Rasulullah kita berpuasa ni. Tapi tentang puasa wajib, tentang Ramadan, barang siapa tidak berniat puasa pada malam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Itu pandangan Imam Malik, termasuk Syafi'i. Kemudian rukun puasa menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan minum, bersetubuh, muntah dengan sengaja. Dan nanti kita bincang tentang muntah, ada banyak perbincangan. Okey, tentang tadi kita bincang sedikit tentang niat amalan hati. Satu lagi tentang niat. Masyarakat kita dilatih secara tertib, niat secara kita kata berlafaz. Nawaitu sawmaudin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak ada masalah boleh niat gitu. Tetapi niat secara hakikat yang semua kita sedia maklum, secara lintasan hati kita nak puasa esok hari, simple macam tu. Kita tak perlu nak memberat-beratkan niat. Kemudian kita tersentuh tentang niat. Kemudian puasa sunat, niat sebelum zuhur, no worries, boleh proceed. Kemudian saya just sentuh di sini secara ringkas tentang kafarah. Ini apabila berlaku persetubuhan lelaki dan perempuan, suami isteri di siang hari, maka diwajibkan di atasnya berpuasa continuous selama berapa lama? 2 bulan berturut-turut, kecuali 2 bulan tu berlaku hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kalau macam contohnya dia puasa pun jadi jatuh Aidil Adha, hari tu ni tak boleh puasa, kemudian proses gitu. Kalau kemudian memerdekakan seorang hamba ataupun memberi makan 6 orang miskin, 60 orang miskin. Okey, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, perkara ni banyak diperbincangkan. Macam mana yang saya sebut tadi, kita nak enjoy the puasa. Kita tak nak carry away jadi macam pengadil. Kita enjoy, we are the players. Ada pengadil itu yang kita jadi pakar rujuk. Jangan semua orang jadi pengadil sangat. Kita tahu the basic rule. Macam kita main bola, kena tangan false. Semua orang kena tahu, kena tangan false. Kena offside. Kita tahu basic rules. Semua mesti kena tahu. Perbincangan kita sekadar masyarakat umum yang basic boundaries of puasa je. Perkara detail kita serahkan kepada orang yang mempunyai ilmu tentang ilmu dia. Kita go through satu persatu sekadar untuk ini kita minta, mungkin Dr. Syamsuddin akan boleh bantu dalam soal jawab. Allah letakkan boundaries. Ini dalil Al-Quran dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi tiga perkara yang disebutkan sebagai perkara yang akan membatalkan puasa, yang tidak ada sebarang perselisihan, yang menjadi boundaries. Macam kita main bola kena tangan. Memang semua tahu secara jelas. Bola out daripada line tu memang out, tak payah nak kelai dah, memang out. Yang ini apabila makan bersetubuh dengan isteri ataupun suami isteri, batal puasa. Makan batal puasa, minum batal puasa. Okey, kemudian masuklah perbincangan tentang antara yang menjadi perbincangan di sini adalah tentang kan kita pernah memasukkan sesuatu di dalam rongga badan, kan? Kita pernah sama ada telinga, mata, dua anggota bawah, kemudian kita telan ke hak macam mana berlaku suntikan, macam mana menyelam dalam air, macam mana memakai wangian yang kadang-kadang tu masuk ke kulit hidung sampai rasa sesuatu ditekak, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung, macam-macam lah. Jadi saya nak go through satu persatu secara ringkas. Ini apa yang diterangkan oleh Yusuf Qaradawi yang saya sentuh di peringkat awal tadi, supaya kita jangan terlalu memberat-beratkan perbincangan sehingga melarikan tujuan puasa itu sendiri untuk mencapai ketakwaan. Beliau lebih setuju untuk mengecilkan skop dan ruang lingkup perbatalan puasa kepada perbuatan yang benar-benar terdapat dalil tepat, bukan yang kadang-kadang yang takwilkan. Hadis dah disepakati ulama sahaja. Orang awam macam kita ni, perbincangan kita ni akan berfokus pada perkara ni. Orang awam yang terhad kemampuan, masa dan rujukan sering berada dalam kebimbangan dengan isu batal tidak batal puasa ni. Lebih dikesari adalah perbincangan tentang ini juga akan meninggalkan perbincangan yang lebih besar berkenaan Ramadan, yakni kita sepatutnya raih takwa dan kemampuan, keampunan, mendalami Al-Quran, menghindari perkara yang mencacatkan. Sepatutnya kita fokus perkara yang
dah tentu akan merosakkan puasa. Kata-kata nista, pertengkaran yang tidak pertengkaran, kata-kata keji, berbohong, dah tentu akan merosakkan puasa. Kemudian kita sepatutnya juga fokus kepada amalan yang telah dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil satu persatu apa yang saya overview secara ringkas, beberapa yang saya rasa ada orang tanya-tanya jadi kumpul-kumpul yang saya cari saya just rumuskan ada. Jadi kita boleh berbincang bersama-sama. Saya yakin kita semua ada pandangan dan kita boleh sama-sama tukar-tukar pandangan untuk dapat keadaan yang terbaik. Kalau kita tak tahu, kita akan tanya pengadil kita. Okey, yang pertama darah keluar daripada tubuh. Jadi ni haid dan nifas out of question, itu jelas kan. Ni kita bincang tentang berbekam, ambil darah pesakit, macam contohnya venipuncture tu kan, ambil darah menderma darah, tercedera macam hidung, keluar darah daripada hidung ataupun tangan bila terpotong apa-apa kan, teriris, macam mana hukum dia? Jadi kita bincang tadi dalam ayat Al-Quran tadi tak. Jadi sepakat ulama tak batal puasa. Tak batal puasa kerana yang membatalkan adalah perkara yang masuk tubuh melalui saluran yang hingga ke perut. Okey? Ini okey? Ada siapa-siapa nak menambah? Tak ada ataupun soalan persekitaran dengannya? Ada straightforward. Okey, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut. Okey, perbincangan ni sebab kita semua masa perbincangan di sekolah kita difahamkan atau diberi maklum bahawa perkara-perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, telinga, hidung, mulut kan. Jadi kita kalau anak kita korek telinga, batal puasa. Jadi dia pun kita tengok macam anak saya sendiri pun dia tengok macam dia macam saja duduk, kadang-kadang dia saja main-main, tak batal lagi menggigit hidung dia mengada-ngada kan. Kita kata mengada-ngada kan. Tapi benda tu jadi macam benda yang terlalu besar. Padahal bila kita mendalami tentang ilmu fiqh siyam, benda ni sebenarnya perkara yang dimasukkan tentang memasukkan rongga ke dalam badan ni adalah apabila elemen-elemen yang boleh menyegarkan badan ke dalam, maksudnya perkara-perkara yang boleh menyegarkan badan. Adapun perkara-perkara yang memasukkan contohnya contohnya perkara yang ada perkara-perkara dalam perubatan yang kadang tu ada beberapa elemen, ada beberapa alat dimasukkan ke dalam anggota kemaluan kan, atau sama ada di hadapan atau di belakang kan. Jadi perkara-perkara ni macam mana? Adakah dia ni membatalkan puasa atau tidak? Macam mana pandangan? Siapa pernah baca? Siapa pernah mengikuti kuliah ataupun mengikuti kelas-kelas berkenaan dengan perkara ni? Kadang-kadang dia letak tube sebagai contoh kan. Kalau kita ada dia letak tube yang memasukkan tube tu ke dalam salur kencing salur uretra, salur kencing. Macam mana pandangan? Macam mana? Itu akan saya akan terangkan dalam slide-slide seterusnya. Untuk yang kedua ni nanti kita bincang lagi Bagaimana pula dengan pil elak haid? Untuk dia pil elak haid ini dimakan contraceptive pills untuk dia boleh skip period for that month. Dia akan skip menstruation blood itu untuk that month dia skip. Macam mana pandangan? Jadi balik kepada batasan perbincangan. Hukum yang kita bincang tadi, makan minum bersetubuh. Jadi bila syarat kalau orang wanita datang dalam keadaan haid atau nifas, tidak wajib dia berpuasa. Malah dia haram berpuasa Tetapi macam mana dengan wanita yang ambil keputusan untuk elak haid pada bulan tu? Harus hukum dia tidak membawa dengan syarat tidak membawa mudarat kepada kitaran dia tu Namun kita kena bagi maklum faham, kita kena beri faham tentang bahawa haid tidak menyekat wanita itu untuk beribadat Jadi maksud dia, tidaklah wanita yang dalam keadaan haid tu terkurang ataupun darjat peluang untuk mendapat ketakwaan, kerana perkara itu semua adalah sunnah Allah Ta'ala tu letakkan ke dalam dalam kaum wanita. Bukan itu menunjukkan dia orang ni golongan yang tertinggal daripada mendapat ketakwaan. Cuma perlu ada kaedah. Kita kena faham retor kita tidak wanita yang datang haid ataupun dalam keadaan nifas tidak boleh puasa dalam keadaan retor. Bukan rasa macam feras ataupun dalam keadaan yang rasa down, rasa tapi dia perlu berusaha dalam bentuk-bentuk lain untuk maintain kesubuhan mencapai ketakwaan.
Okey, ini yang kita semua sudah maklum bahawa apabila kami berhaid daripada Aisyah di masa Rasulullah, kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha solat. Okey, suntikan yang datang kepada tangan kaki, suntikan itu macam orang yang dapat contohnya orang yang accident ke sebagai contoh. Orang tu tiba-tiba terlibat dalam accident, dalam keadaan puasa terlibat dalam accident, tangan dia patah, doktor tiba-tiba pun inject dia ubat tahan sakit. Adakah batal puasa dia dengan ubat tahan sakit tu? Betul, ataupun dia mempunyai penyakit diabetes yang daripada semasa ke semasa dia kena ada injection, dipanggil injection insulin untuk menstabilkan hormon di dalam badan dia. Yang macam mana pula dengan dia? Jadi apabila kita melihat perkara-perkara ni, kita kena clear, terutama orang yang affect. Macam kita dalam orang, terutama orang yang cucuk insulin, bukan tidak membatalkan puasa. The only thing, suntikan yang akan membatalkan puasa adalah suntikan yang akan menyegarkan diri daripada, contohnya dia cucuk benda-benda yang boleh menyegarkan dia. Dia bagi glukos sebagai contoh. Dia bagi perkara-perkara yang, ataupun dia letak drip, dia bubuh fluid masuk. IV fluid kan dia letak. Jadi benda tu tentu membatalkan puasa, lari daripada. Okey, balik baca sendiri ya. Ini adalah orang-orang yang diberi keinginan tak payah nak berbuka dan wajib yang dah wajib membayar fidyah. Fidyah ni berapa banyak fidyah? Fidyah ni apa? Macam berapa banyak fidyah? Berapa kuantiti? Secupak 600 gram. 600 gram. Ingat fidyah dengan, saya just bagi overview, saya sekadar nak mengingatkan, fidyah ni sifatnya berganda-ganda kalau kita tak selesaikan hutang dia. Contohnya kita gagal membayar fidyah tahun ini, membayar fidyah 10 tahun yang lepas, daripada 10 tahun kita tinggal puasa, 10 tahun yang lalu kita tinggal tu, tapi kita tak bayar fidyah. Jadi 10 tahun ni kita decide, aku dah 10 tahun dah tak selesai hutang 10 tahun dahulu. Jadi kita tertinggal katalah 2 hari. 10 tahun ni 2 hari. Kita ingat 2 hari tertinggal. Fidyah 2 kali 10, 20 cupak. 20 cupak kena bayar tahun ni. Kemudian bayar puasa tak nak ganda 2 hari. Faham Itu clear. Itu hukum yang sepakat dalam ulama menceritakan tentang pembayaran fidyah. Okey, kemudian berkumur-kumur dan air masuk ke dalam rongga hidung semasa wuduk. Perkara ini tidak membatalkan puasa, cuma jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Syarat dengan apa yang disebut dalam hadis riwayat daripada Abu Daud, Tirmizi dan Al-Hakim, sempurnakan wuduk, basuhlah celah-celah jari jemarimu dan lebih-lebihkanlah menyudut air ke hidungmu, kecuali tak kala kamu berpuasa. Apabila sebut sini kecuali tak kala kamu berpuasa, jadi dengan kata lainnya ulama membahaskan bahawa masuk bulan puasa ni, perkara ini boleh untuk membatalkan puasa. Itu menurut Syafi'i. Bercumbuan lelaki dan perempuan dalam suami isteri, mencium isteri atau suami tak kala berpuasa tidak batal menurut majoriti ulama. Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pernah ditanya tentang hal ni. Nabi SAW mencium dan bermesra dengan isterinya dalam keadaan dia berpuasa, tetapi baginda adalah seorang yang menguasai diri dan nafsunya. Tidak sekadar bermesra. Okey. Bagaimana pula dengan wanita yang tamat haid? Wanita tamat haid pada waktu malam. Contohnya malam ni dia tamat haid dan sempat berniat pada waktu malamnya, maka esoknya dia dikira sah walaupun belum mandi hadas. Contohnya dia pagi esoknya dia fajar tu dia baru nak mandi. Dia baru mandi. Di dalam puasa kan start daripada fajar. Jadi dia mandi, katalah fajar start pukul 6, dia mandi pukul 6.30. Jadi pukul 6 dan 6.30 tu dia dalam keadaan hadas besar, kan? Dia masih lagi berpuasa. Dia wajib lagi berpuasa, masih tidak terangkat di atas diri dia. Okey, saya laju-laju overview untuk ingatkan je. Keluar mani tanpa setubuh.
Jadi perkara-perkara yang menyebabkan keluar mani secara aktif, maksudnya di sini tindakan-tindakan yang menyebabkan keluar mani. Perkara ini adalah dosa besar yang satunya dia bersifat dosa besar. Kemudiannya puasanya terbatal, dia wajib qada. Tapi dia tidak perlu bayar. Dia tidak buat kafarah tu. 60 hari itu bukan golongan ini. Kan? Tetapi jangan lupa dosa besar. Kan? Dia perlu wajib qada puasa. Okey? Bagaimana pula dengan keluar mani tanpa tindakan? Menunjukkan tidak berfikir. Dia hanya keluar mani kerana aktif. Fikiran itu terlampau aktif. Berfikir tentang perkara-perkara lucah, melihat dengan syahwat. Jadi ulama berpendapat, berbeza pendapat ulama dalam hal ini. Sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahawa tidak batal. Tidaklah batal, kata ulama Syafi'i dan Hanafi. Manakala Hambali dan Maliki mengatakan batal. Kan? Jadi kerana dia tidak bersifat berbeza dengan yang di atas sana. Di atas sana melibatkan tindakan fizikal yang untuk mengeluarkan mani. Tapi yang keduanya adalah pemikiran. Yang ketiganya adalah tidur. Tidur, bermimpi dan keluar mani. Jadi ulama mengatakan tidak batal. Yang ini jumhur ulama mengatakan tidak batal. Okey? Hak ni settle dah, straightforward. Boleh tanya tak? Kalau dia cakap tak batal tu apa reason dia? Kalau dia cakap batal tu apa reason dia? Reason ulama sebut. Okey. Saya pun tak pastilah. Saya just copy dia punya Dia punya pandangan dia sebenarnya. Dalam kes-kes ni. Tapi dalam hujah-hujah nanti saya get back kepada hujah-hujah di sebalik. Yang maksudnya yang kedua tu kenapa tidak batal? Tidak batal tentang berbeza yang pandangan ulama yang kata dua Syafi'i dan Hanafi kita tu kenapa itu? Yang ni kita kena get back benda tu. Kenapa dianya batal? Tapi I think secara mudahnya kita faham benda ni dia khilaf. Semua dia benda ni khilaf. Kan? Kita sebagai masyarakat umum ni kita faham perkara ni perkara yang khilaf. Jadi benda ni janganlah kita memberat-beratkannya. The best way Rasul dan sibuk masuk teritori ni. The best ni cuma kita sebagai orang-orang yang kita mungkin jadi orang yang merujuk perkara ni kepada kita. Kita tahu dia punya boundaries dekat mana. The boundaries is dekat mana. Okey, tentang mandi. Okey, mandi pun jadi kita kata masyarakat kita malah tidak menggalakkan mandi di dekat-dekat lewat petang kan. Kita katakan mandi sebelum zuhur. Lepas zuhur ni jangan mandi makruh. Kadang-kadang kita selalu dengar masa kita sekolah-sekolah dulu. Hukum dia tidak membatalkan puasa. Malah dalam dalil hadis menunjukkan Nabi SAW mengizinkan orang yang junub mandi selepas waktu subuh. Namun mandi junub adalah wajib. Jadi itu salah satu isu yang lain. Bagaimana pula dengan mandi sunat ataupun mandi harian yang biasa? Jawabnya ia tidak membatalkan puasa. Malah sahabat besar seperti Ibnu Abbas juga pernah disebut mandi ketika berpuasa. Anas bin Malik rendam di kepala dia pada musim panas. Masa keadaan panas. Jadi mandi tidak jadi isu yang sepatutnya kita lebih-lebihkan dalam perbincangan. Ini kita dah bincang tentang berniat. Kemudian bagaimana pula dalam perbincangan orang berniat untuk membatalkan puasanya? Benda ni berlaku dalam orang yang nak travel. Orang yang nak travel kan. Dalam orang yang nak travel yang mungkin kita kadang-kadang kita nak balik Malaysia kan, kita termasuk dalam golongan yang boleh diizinkan untuk tidak berpuasa atas alasan musafir. Jadi dia kata dia tengah berpuasa ni, tiba-tiba dia berniat aku tak mau puasa. Aku tak nak puasa. Jadi niat barunya tu tak mau berpuasa, walaupun awalnya bermula dengan puasa sampai satu ketika dia dalam dengan aku tak nak puasa. Walaupun dia tak makan, tak minum, tak nak puasa. Dia iktihad dia punya kehendak hati dia tak nak puasa. Maka batal puasa dia menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Cuma jika dengan segera seorang itu dia cepat-cepat tajdid balik, dia perbaharui dia kata aku puasa balik, aku puasa. Tadi bisikan iblis tu, aku puasa balik. Maka dia bisikan bukan iblis dalam dibelenggu bisikan nafsu dia kan, membentukkan niatnya tadi, puasa tidak terbatal. Bagaimana pula dengan muntah? Okey, berkenaan dengan muntah ada dua kategori. Satu muntah yang sengaja dan muntah yang tidak sengaja, itu muntah yang secara volunteer.
Muntah yang membatalkan, muntah yang apa, yang kita jolok-jolok untuk keluarkan sesuatu daripada perut kita, berkenaan dengan muntah ni sabit dengan hadis daripada Rasulullah sebut daripada Abu Hurairah, barang siapa yang terpaksa muntah tidak wajib qada. Jadi dalam hadis ni maka muntah menjadi isu perbincangan ulama. Jadi ulama sepakat bila membicarakan tentang muntah, dia kata muntah yang membatalkan ni adalah muntah yang disengajakan. Jadi kerana pun Rasulullah sebut barang siapa yang terpaksa muntah tidak wajib qada. Boleh semak hadis ni di dalam fiqh sunnah Syekh Sabit. Okey, dalam musafir kita semua sedia maklum. Cuma saya nak just perkara-perkara yang relevan kepada kita. Contohnya pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Imam Malik, berpuasa lebih utama bagi yang kuat dan berbuka lebih utama bagi yang lemah. Kita kena faham suasana musafir mereka dengan suasana musafir kita. Jadi benda ni menjadi satu perbahasan yang lain pula. Tetapi secara umum musafir adalah musafir. Secara umum musafir adalah musafir. Tidak dikategorikan musafir tu dalam kaedah fiqh, tidak dikategorikan musafir tu berdasarkan kesusahan musafir tu. Musafir ni perkiraan fiqh dia berdasarkan jarak. Tidak dikira macam mana kesusahan yang dilalui dalam pemusafiran. Okey, sedikit secara tentang fiqh perubatan berkenaan dengan puasa. Ini banyak diperbincangkan, dia ada fiqh medical seminar yang beberapa kali bertemu dan mengumpulkan ulama-ulama dan juga pertemuan ulama yang dalam ilmu fiqh dan juga pakar-pakar perubatan membicarakan tentang perkara-perkara ni. Mereka kerangkakan perbincangan tu macam kita bincang di awal dalam membicarakan tentang fiqh puasa agar tidak di-carry away dengan perbincangan yang kita rasa puasa ni terlalu mengikat. Puasa ni kita kena enjoy the puasa to itself. Jangan rasa puasa ni senang sangat kita nak tergelincir kepada 3 perkara je yang membatalkan puasa: makan, minum dan bersetubuh. Jadi banyak, apabila saya baca betul, saya pun agak baca benda-benda yang saya pun perkara-perkara baru yang saya nak kongsikan bersama. Antaranya contohnya yang sebelum ni saya ingat memang batal adalah kepada kan nitrolingual spray ya, orang spray bawah tang bila orang kena sakit dada kan orang heart attack benda kan, ataupun orang yang sakit dada dia letak sesuatu ubat di bawah lidah dia tu kalau ikut ubat itu, pemahaman saya sebelum saya buat research ni sikit, saya ingat batal lah, sebab benda tu bersifat objek diletakkan dalam mulut, rongga badan semua, dan benda tu meresap kan di bawah lidah kan, untuk tujuan membuka salur darah. Dan perbincangan yang disepakati oleh ulama-ulama fiqh dan pakar-pakar perubatan, dia kata benda tu tak membatalkan puasa. Poin yang nombor 2, ini tablet yang diletak di bawah tang for the treatment of angina, tak membatalkan puasa. Kemudian yang tadi kita bincang tadi tentang perkara-perkara dalam medik, contohnya pemeriksaan kesihatan yang melibatkan pemeriksaan yang internal examination benda ni juga tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Adapun perkara-perkara yang melibatkan tentang pemeriksaan yang melibatkan yang lebih, kita kata menggunakan alat lagi, contohnya menggunakan alat memasukkan ke dalam salur kencing, juga tidak membatalkan puasa. Ini semua adalah saya hanya mengungkap apa yang diputuskan dalam perbincangan ini. Jadi ini menjadikan rujukan pakar-pakar perubatan satu dunia. Dia distribute dalam jurnal untuk menjadi rujukan kepada pakar-pakar perubatan dalam menghadapi pesakit-pesakit Muslim yang kena ada prosedur-prosedur ni. Kepada dentist, tooth extraction, drilling, cleaning, cuma the only thing kalau dentist dia akan melibatkan spray of air, air tu, cuma air tu tidak boleh swallow. Air itu tidak boleh swallow. Sebab tapi dia ada suction punya sistem tu. Tapi cuma benda tu kita kena sangat-sangat berhati-hati ya. Kemudian kita bincang tadi tentang injection, tentang intravenous feeding, except intravenous feeding. Maksudnya masuk fluid bagi segarkan, masuk fluid untuk bagi glukos apa-apa. Blood donation, receiving blood transfusion pun tidak membatalkan puasa. Gas untuk anesthetik tidak membatalkan puasa. Jadi saya pun perkara-perkara ini pun banyak perkara-perkara baru yang saya pun belajar. Jadi saya nak sampaikan apa yang
dijadikan apa ni rujukan kepada pakar-pakar perubatan. Okey, banyak kita dah sentuh. Okey, kemudian okey, itu perkara-perkara yang membatalkan puasa secara overview. Ada persoalan? Ya. Jadi bincang pasal air mani. Cuma juga dengan kalau air mazi, adakah ia membatalkan? Okey, good question tentang perbincangan tentang air mazi. Tadi kita tak sentuh langsung tentang, satunya kita pisahkan antara air mazi dengan air mani. Air mazi dengan medical term ni kita panggil pre-seminal fluid, cecair clear yang keluar sebelum daripada air mani kan, pre-seminal fluid kan. Yang ni cecair yang keluar kerana sexual arousal. Perkara ni air mani hukumnya najis. Hukumnya najis. Jadi apa ni dan kalau kita belajar fiqh taharah, hukumnya najis, kategori najis mukhaffafah. Walaupun sebelum ni kita dalam, kalau kita sebelum ni kita ingat dia najis pertengahan tetapi kalau air mani tak, bukan najis. Air mazi najis, air mani bukan najis. Air mazi najis. Okey, ada persoalan dia, adakah air mazi ini membatalkan puasa? Jawapannya tidak. Air mazi tidak membatalkan puasa. Tidak ada dalam sebarang perbincangan ataupun jumhur ulama tidak langsung kita kata dia tidak membatalkan puasa. Tapi untuk kita orang umum, kita macam kita cuba elakkan perkara-perkara ni. Perkara-perkara yang boleh mendatangkan mendatangi syahwat punya pathway ni. Kita block awal-awal lagi daripada dia masuk. Okey, soalan-soalan soalan apa tentang ni perkara-perkara yang membatalkan puasa? Okey, jadi saya ingin sekali lagi mengingatkan diri saya dan juga kita semua, puasa bukan, kita jangan jadi pengadil. Kita kena enjoy the game. Kita bersungguh-sungguh. Puasa ni sebenarnya adalah rahmat Allah. Kalau kita lihatkan dia sebagai satu ibadat yang penuh dengan syarat dan penuh dengan hukum yang mengikat, maka kita rasa terikat-ikat kita. Kita kena enjoy the puasa tu kerana dia adalah satu luas padang dia sebenarnya, luas kerangka dia. Kita kena enjoy dengan penuh dengan keseronokan beribadat. Perkara yang membatalkan puasa terhad sebenarnya. Dia bukannya dan kita jangan ingat susahnya ibadat, susahnya nak melakukan puasa. Mudah sangat untuk batal, kena repeat balik, batal kena repeat balik. Maka kita telah berlawanan dengan yang dikatakan sesungguhnya agama itu mudah. Jangan agama itu mudah. Kita jangan memudahkan agama, tapi agama itu setakdir adalah mudah dengan ilmu yang sebenarnya. Bila kita insya-Allah kita faham, masya-Allah agama itu mudah dan mudah untuk kita melaksanakannya. Plenty of room, opportunity untuk kita menjadikan puasa ni landasan untuk kita mendapat ketakwaan. Okey, sedikit recap untuk adab-adab berpuasa. Jadi ini perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah yang kita kena buat. Antaranya adalah berbuka puasa dalam keadaan yang segera, mengakhiri sahur. Bahawa Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit bersahur. Selepas menghabiskan sahur, Rasulullah berdiri untuk melakukan solat. Kami bertanya kepada Anas bin Malik, berapa lama di antara sahur dan masuk solat? Dia menjawab kira-kira 50 ayat. Lebih kurang berapa? 50 ayat itu berapa lama? Kemudian doa ketika berbuka, kita semua sudah maklum. Orang-orang yang meninggalkan kata-kata dusta dalam berpuasa dan tetap melakukannya, maka Allah tidak memberikan pahala kerana meninggalkan makan dan minum. Yang akhirnya tinggal pada makan. Kemudian mempelajari Al-Quran. InsyaAllah akan ada usaha mungkin kita ada kelas-kelas Al-Quran yang boleh kita anjurkan, membetulkan bacaan-bacaan Al-Quran, tajwid, makhraj huruf, satu kesempatan yang baik. Kalau kita lihat sekarang ni, kita adalah tak perlu occupied masa untuk prepare makanan sangat dah.
sebab kerana masuk ni occupied masa juga kan, nak prepare makanan. Kita boleh jimat duit dari sudut preparation makanan. Kita makan lebih kurang one big meal a day je kan. Sahur tu makan yang balance-balance lah, one big meal a day. Kita save duit, kita save masa. Jadi perkara yang kita save tu kita channelkan kepada perkara-perkara yang boleh memanfaatkan diri kita dari sudut amal yang dapat meningkatkan ketakwaan kita. Duit yang kita lebih tu kita boleh infak, masa yang kita lebih tu kita boleh Al-Quran, dan jadi banyak ruang-ruang untuk kita manfaatkan. Kemudian kita plan juga, contohnya kita 10 malam yang terakhir, apa yang Rasulullah selalu buat adalah beriktikaf di masjid. Maka kita plan jadual kita, kalau ada assignment kita dapat, kita buat awal-awal supaya 10 malam terakhir kita dapat manfaatkan waktu di masjid seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini just untuk inilah hari-hari yang diharamkan puasa, 2 hari raya, hari-hari tasyrik, hari-hari syak esok. Separuh kedua Syaban, puasa separuh kedua Syaban ni kecuali orang-orang yang biasa puasa Syaban sentiasa. Puasa khusus hari, itu juga puasa khusus hari Jumaat, puasa khusus hari Sabtu. Kerana ni adalah cara amalan orang-orang Yahudi. Okey, itulah secara sebentar lalu. Mungkin ada persoalan, mungkin nak tambah sikit-sikit apa tentang ada soalan apa-apa? Jadi saya yakin puasa ni, saya sangat yakin dia adalah satu ibadat yang simple. Dia tak kompleks. Kita jangan komplekskan dia. Yang pentingnya kita fokus kepada usaha ke arah peningkatan disiplin untuk mendapat ketakwaan. Kita sangatlah menyarankan dalam bulan puasa kali ini, oleh kerana waktu malamnya panjang, kita akan dianugerahkan oleh Allah waktu malam yang panjang. Jadi daripada pukul 5.30 tu dah bermula maghrib dan bermula malam sampai kepada pukul 5.30, lebih kurang 12 jam yang malam. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam aktiviti bulan puasa kita, dalam menghidupkan malam kita boleh buat dengan banyak perkara dalam bulan puasa kita. Siang kita occupy sekejap, kemudian dah 5.30 dah malam. Saya yakin pada pukul 9 tu tarawih semua habis dah. Pukul 9 tu tarawih dah habis dah. Jadi kita ada pukul 9 sampai kita boleh buat perkara lagi. Mungkin kita boleh susun tahsin Al-Quran, kita boleh buat kelas Al-Quran seminggu sekali ke seminggu 2 kali. Kita boleh bincang sikit tentang mendalami perkara-perkara yang sebelum ni mungkin kita terlepas pandang, tentang pembincangan asas tentang ilmu-ilmu hadis, Al-Quran. Kita build satu level. Akhirnya di hujung Ramadan kita bincang tentang sirah Rasulullah. Jadi mungkin sebulan ni kita target kita habis sirah Rasulullah sebagai contoh. Kita baca beberapa kisah hidup beberapa sahabat untuk menjadikan ni. Maka Ramadan kita ada sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Moga-moga kita sama-sama menghayati Ramadan tahun ni. Okay, saya serahkan kepada pengurusi. Terima kasih kepada Dr. Zaki dan Dr. Syabudin di atas perkongsian mereka berkenaan dengan Ramadan dan puasa. Dan saya rasa banyak ilmu yang kita dapat pada malam ini, dan mula daripada penghayatan Ramadan itu sendiri dan sehingga kepada technicality kan di dalam puasa itu sendiri kan. Jadi sekarang tibalah ke penghujung program pada malam ini. Dan bagi jadi kita bagi kami di pihak ISMA Australia, dan kami telah menyusun berbagai program yang untuk membantu kawan-kawan semua, rakan-rakan semua dalam kita mencapai membanyakkan amal untuk mencapai derajat takwa sendiri kan. Saya serahkan mic ni kepada Ketua ISMA Australia, Dr. Ruzal Nizam Zakaria, untuk memberikan sedikit ucapan berkenaan untuk Ramadan dan terusnya melancarkan
program Raudah Ramadan di Ismas Australia 14.33 Hijrah 2012. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Terima kasih kepada Saudara Umar Farouk selaku pengurusi majlis dan juga Ketua Biro Dakwah yang menjadi biro utama yang mengelolakan semacam program besar Ihya Ramadan atau Majlis Mahasiswa Australia tahun ini. Terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada Dr. Zakir dan Dr. Syahabuddin yang berkongsi banyak perkara dengan kita malam ini sebagai kickstart atau permulaan. Jadi seperti sahabat-sahabat yang semua sedia maklum, majlis malam ini selain daripada talk yang kita susun adalah satu majlis yang disusun khas bagi melancarkan beberapa program yang telah disusun untuk berlangsung sepanjang Ramadan ini. Jadi saya yakin seperti mana yang telah disebut banyak kali dalam perbincangan sebelum ni tentang Ramadan, ibadah Ramadan ini satu ibadah yang sangat unik, dan ibadah yang unik untuk kita sendiri secara peribadi. Sebab apa-apa kakak-kakak yang dah lama duduk di sini, Masjid Dr. Syahabuddin dah duduk sini dari tahun 1988 sebelum korang lahir, dan semua kita ni ada pengalaman kita yang unik masing-masing berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di Australia, dan kita ada pengalaman kita yang masing-masing berpuasa di Adelaide, di Australia dalam macam-macam suasana. Jadi apa yang kita nak buat dalam suasana sebegini adalah supaya pengalaman-pengalaman unik individu itu kita kumpulkan bersama supaya kita dapat sama-sama raih suasana yang bukan sekadar melonjakkan amalan kita secara peribadi, tapi juga membantu amalan kita sesama kita. Dan saya bagi analogi mudah macam orang yang berlari. Contoh kalau kita pernah dengar kita Usain Bolt, orang yang pegang world record sprint, 100 meter sprint 9.58 second. Dia ni berlari sejak dia umur belasan tahun. Sekarang umur 25 tahun, dia berlari sejak belasan tahun. Tapi kenapa ada ketika dalam dia berlari tu dia boleh capai tahap sampai tu, sampai berlari kurang daripada 10 saat dalam masa 100 meter, walaupun dia mungkin berlari setiap hari dalam kehidupan dia sebagai seorang pelari. Dan antara sebab besar je adalah bila dia berlari dalam pertandingan, suasana di sekeliling dia tu melonjakkan keazaman peribadi dia, potensi diri dia untuk capai sedemikian. Walaupun individu tu individu yang sama. Kalau kita suruh Usain Bolt tu lari kerja pas, mungkin dia lari dalam kapasiti yang sama, tapi dia mungkin tak pecah rekod waktu tu. Dia hanya pecah rekod dalam that particular pertandingan tu, Olimpik ke apa pertandingan yang dia pecahkan rekod. Jadi sama juga macam kita, walaupun ibadah ni ibadah kita secara peribadi, kita tahu niat dia, kita tahu buka puasa ya, jadi kita sama-sama bekerja mengejar ibadah peribadi kita, tapi kita ni sebagai individu perlukan suasana untuk melonjakkan semangat kita ni untuk beribadah. Kita mungkin tahu dalam bulan Ramadan kalau kita baca Quran, kita akan dapat banyak pahala, kita tahu dalil, kita tahu dia punya kaedah dan sebagainya, tapi mungkin kadang-kadang tu kelemahan kita sebagai individu tu tak tergerak kita nak ambil Al-Quran, duduk baca. Tapi bila kita dapat bentuk suasana, orang ni baca, orang ni baca, orang ni baca, ada borang pula, ada majlis pula, jadi kita sebagai individu rasa lebih semangat untuk beribadah. Itu je sebenarnya antara sebab besar yang kita cuba wujudkan suasana ini. Walaupun ibadah Ramadan ni ibadah yang semua orang buat, kalau kita tak buat majlis pelancaran pun kita still kena puasa. Tapi apa yang kita cuba buat adalah untuk kita sama-sama sebagai individu Muslim di Adelaide ni, untuk kita cuba wujudkan suasana itu. Jadi atas sebab itu, di Ismas Australia seperti tahun-tahun sebelum ni, kita merancang beberapa program disusun untuk menyambut bersempena dengan Ramadan. Kalau sebelum ni kita panggil Ihya Ramadan, tahun ni kita selaras dengan Ismas Indonesia, kita namakan dia sebagai Raudah Ramadan. Dia tak ada kena dengan parti, dia memang nama dia Raudah Ramadan tahun ni. Jadi parti tak ada yang say itu. Jadi antara benda yang kita telah susun, seperti tahun-tahun sebelum ni, mungkin boleh tengok di poster tu, kita ada Ramadan Goodies Bag, yang satu yang hari ni mungkin kita sama-sama boleh dapatkan. Kita give away borang amal catatan amalan waktu berbuka puasa dan kurma untuk kita berbuka, yang kita boleh distribute sesama kita dan ambil bagi pada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang mungkin tak ada dalam majlis ni hari ni, sebagai sebahagian daripada
peringatan lah, kita dah nak bermula untuk berpuasa ni. And then kita di bawah unit ekonomi kita ada dedikasi Ramadan, dan siapa-siapa yang nak menyemai perasaan bersedekah, ni antara jalan yang kita gunakan. Dan kita sampai beli barang dan sampaikan kepada sahabat-sahabat kita dan hadiah kepada sahabat-sahabat. Dan kita juga akan susun beberapa program iftar buka puasa biasa ni wajib. Dan kita akan susun dalam berbagai bentuk, kecil-kecilan, besar-besaran, dan kita akan bagi tahu dari masa ke semasa, insya-Allah. Kemudian kita juga akan susun program kelas tahsin dan tilawah Al-Quran. Kemudian kempen tarawih di masjid ni, biasalah yang kita biasa buat di sini dari masjid-masjid yang ada di Adelaide ni. Kemudian tabung Ramadan, insya-Allah sebahagiannya kita akan salurkan kepada Palestin. Dan kemudian kita ada Facebook kita, Facebook Rodah Ramadan, yang akan juga ada slot dari Ramadan Perantau. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang nak share pengalaman dan experience yang pelik-pelik, yang tak pelik, yang funny, yang interesting, yang menyentuh hati, yang mengisahkan tentang Ramadan ni, saya boleh hubungi unit media, ISMA South Australia untuk kongsikan pengalaman di Facebook, insyaAllah. Dan kemudian kita ada Kembara Badar Kubra dan program riadah. Dan walaupun mungkin tak selalu kita buat riadah di bulan Ramadan ni, tapi kita akan susun istimewa just untuk kita mengisafi bagaimana Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Kita bukan dipegang, just program berjalan maksudnya. Berjalan, program riadah walk, so slow pace exercise, insyaAllah. Dan kemudian 10 malam terakhir, insyaAllah iktikaf untuk brothers di masjid, dan sistem mungkin susun di tingkat rumah-rumah masing-masing. So ini beberapa program yang kita susun atas inisiatif untuk membangkitkan suasana Ramadan tu, insyaAllah. Jadi bukan limited kepada ni. Dan kalau kita semua ada kaedah lain untuk kita tingkatkan amalan kita, feel free untuk buat, ataupun mungkin boleh suggest kepada kita untuk sama-sama kita buat, insyaAllah. Jadi itu yang kita akan susun, dan banyak benda yang kita boleh kolaborasikan bersama dengan satu-satu lain. InsyaAllah kita akan susun dari masa ke semasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita susun ni sedikit banyak membantu kita untuk jadikan Ramadan tahun ni yang terbaik. Anggap dia sebagai mungkin one of the last chances untuk kita beramal, insyaAllah. Jadi dengan itu saya mewakili ISMA Australia pertama mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah kepada Biro Dakwah dan semua biro-biro yang terlibat dalam melaksanakan Rodah Ramadan, dan semua JK, semua yang volunteer yang terlibat dalam sepanjang program yang disusun ni. Yang seterusnya mengucapkan terima kasih juga kepada semua yang terlibat hari ini, walaupun mungkin program ad hoc, tapi alhamdulillah atas kehadiran. Dan seterusnya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan sebarang urusan kita. Kita tak tentu, walaupun malam ni kita cakap pasal Ramadan, tak tentu lagi kita akan sempat Ramadan ni. Antara sekarang ke Ramadan masih ada chance lagi untuk Allah tarik jauh. Jadi kita berdoa Allah membalikkan Ramadan, mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan di Islam. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan Rodah Ramadan 1433 Hijrah 2012 ISMA South Australia. Dan saya awali segala kerjasama sahabat-sahabat dengan ucapan terima kasih. Jazakumullah khairan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Zainal Karya. Okay, jadi kita akan sampai ke penghujung. Sebelum itu kita ada second round untuk cabutan bertuah yang telah sebenarnya di dalam pencapaian dapat ni. Dan lepas ni kita boleh